Perjalanan kali ini bermula dari Bolu, sebuah kawasan yang terkenal dengan keindahan alam semula jadi dan hutan yang menghijau. Kami menempuh perjalanan menuju Istanbul, kota yang menghubungkan dua benua yang kaya dengan sejarah dan budaya. Sepanjang perjalanan kami disajikan dengan pemandangan alam semula jadi dan perubahan lanskap di kawasan pergudungan dan kawasan bandar metropolitan. Bangun pagi, terbangun sebab sejuk sangat. Kita tengok kat luar, semua tutup dengan salji. Cuaca sekarang ni negatif 16. Macam ni keadaan negatif 16. Habis semua kereta tertutup. Ingatkan kereta yang tertutup semalam tu dah lama tinggal kat sini. Rupanya sehari pun dah tertutup macam tu dah. Kita sekarang kat luar hotel, Elysium Hotel. Konten semua dalam bersalji, jalan raya pun bersalji. Tak sedar pun macam mana. So atas jalan raya pun salji sebenarnya tu. Kita tengok macam mana bas nak jalan lagi. Sini suasananya lebih banyak salji daripada sebelumnya. Ni betul suasana salji. Nampak tu tenggelam, semua tenggelam. Sekarang 8 suku. Kereta pun tenggelam, kita pun silap boleh tenggelam masuk dalam timbunan salji. Lepas tu bas pun tertinggal. Sorry, itu hanya gurauan saja. Komentator baru. Jangan sampai ke hati ya. Itu hanya segurauan saja pada saya. Okay, bye. Sementara kita tunggu bas naik, kita minum cicak cokolate atau hot chocolate dengan tengok view. Punya rasa sama lah macam kat Malaysia. Tak ada beza, cuma sedap. Minum sebab cuaca dalam keadaan sejuk. Seksit lah sebab ni. Mahal lagi dia? Mahal. Yeah. Singapura lagi murah macam ni? Singapura pun mahal juga lagi. Sama-sama mahal lah. Aduh. Singapura mahal. Masa mahal ni? Oh, dia Kalau dekat Singapura, kedai minyak, kalau kita pergi kedai biasa lagi mahal. Kalau kedai minyak tu memang semua lebih. Dia lebih komersial kan? lebih $1 garam, $1 betul. lebih gitu. Dekat semalam tu komersial tu murah sikit kan? Murah sikit. Dia komersial lah kot. Mungkin lah sini banyak mahal juga lah. Kat sini pun banyak lagi snow turun. Walaupun dekat sekeliling kawasan dia tak ada salji lah, dia banyak snow yang masih turun. Sampai Turki, Istanbul dah tak ada lah. Lepas sini je kot. Sebaik sahaja memasuki Istanbul, suasana perjalanan berubah dengan ketara apabila bangunan tinggi, lebuh raya yang sibuk dan deretan bangunan memenuhi pandangan kami. Kota ini menyambut kedatangan dengan gabungan kemodenan dan sejarah, sementara cuaca yang nyaman tidak terlampau sejuk menjadikan perjalanan lebih selesa. Di sebalik kesibukan kota dua benua ini tersegam masjid-masjid bersejarah, istana peninggalan Osmaniyah, bazar yang meriah serta selat Bosporus yang memisahkan Eropah dan Asia. Ini menandakan pengalaman kami yang baharu di Istanbul akan dimulai untuk kita berjalan nak pergi ke tempat makan sekitar 500 meter. 500 meter betul. Cuaca kat sini okey lah, tak adalah sesejuk macam kat Badu, kat Kapadokia. Ni just nice orang cakap. Dia tak sejuk sangat, dia tak panas sangat. Just nice.
Semasa perjalanan makan tengah hari, kami telah dihidangkan dengan pemandangan Mall Hagia Sophia yang berada di tengah-tengah bandar Istanbul yang dibina pada abad ke-6 Masihi. Selepas makan tengah hari, kami telah mengambil kesempatan untuk solat di Mall Hagia Sophia. Mall Hagia Sophia telah dibina oleh Maharaja Konstantin I. Pada asalnya, ia merupakan sebuah gereja Byzantine sebelum ditukar menjadi masjid pada zaman Osmaniyah. Walaupun saiznya lebih kecil berbanding Hagia Sophia, reka bentuk kubah seni binanya adalah sama dengan Hagia Sophia dan ia menjadi tapak sejarah penting dan menarik untuk dikunjungi pelancong. Dia memang sabar ambil uduk. Lepas tu kena air sejuk, kena angin lagi. Sebab tu mazhab Hanafi dia boleh lap air wuduk lepas wuduk sebab cuaca sejuk. Kita tunggu kawan-kawan solat kat ruang menunggu ni, ada tempat duduk. Okey, masjid ni saya tak berkata apa-apa, tapi memang cantik lah. Betul-betul cantik. And tempat dia, kata orang sekarang, estetik sangat. Estetik sangat. Dia tak modern, dia macam masjid lama, betul-betul lama punya. Betul lama kan? Sekarang ni kita dalam perjalanan masuk ke dalam cruise untuk kita naik mengelilingi lautan Bosphorus untuk kita tengok kat mana Golden Horn yang dikatakan tempat pertempuran semasa Sultan Muhammad Al-Fatih hendak menakluk kota Konstantinopel, di mana rantai dipasang sebagainya. Nanti kita tengok, okey? Pelayaran santai ini mengambil kira-kira 1 jam perjalanan menyusuri Selat Bosphorus di Istanbul yang memisahkan benua Eropah dan Asia. Sepanjang perjalanan, kami dapat menikmati istana bersejarah Istanbul, masjid, jambatan ikonik serta pemandangan Galata Tower yang tersegam indah dari kejauhan. Atas laut Bosphorus melihat daripada pantai sekitar bandar di Istanbul sangat cantik dan berbau bau ikan dan bau laut. Memang cuaca alhamdulillah sangat cantik dan menarik. Tak jumpa lagi kat mana Golden Horn, tapi akan sampai ke sana Golden Horn. Dah sampai saya tunjuk. Takjub lah, sebab kalau nak tahu siapa yang tahu sejarah sebab apa ni, Betul. Empire Osmaniyah, sebab di masa terakhir Istanbul ni adalah bandar utama di Turki sebelum Mustafa Kemal Atatürk diangkat menjadi presiden di Turki. Istanbul adalah ibu kota. This is the hotel next to Di belakang ni adalah istana Dolmabahce, didiami oleh Sultan-Sultan Osmaniyah sehingga Sultan Muhammad terakhir. Kemudian Mustafa Kemal Atatürk tinggal di sini sehinggalah dia meninggal dunia. Kesakitan dan cerita yang biasa dengar kat Malaysia tu lah. Dekat depan istana dulu ada banyak kapal-kapal Sultan Kesultanan Diraja Osmaniyah. Tapi sekarang tak ada dan dijadikan sebagai museum. Nampak seagull kat belakang kita, seagull. Di belakang ni adalah bridge yang menghubungkan Turki, Eropah dan Turki Asia. Daripada airport dia akan ada ski dan kereta untuk nak masuk dalam bandar. So,
kita lihat di sini adalah Eropah dan di sebelah sana adalah Asia, dihubungkan melalui jambatan. Dia bukan setakat kapal kecil je lah tu, kapal besar pula di sini juga. Sebab tu Marmara Bosphorus ni sangat penting untuk Turki dan menjadi rebutan negara-negara Eropah pada zaman dahulu. Bagaimana orang Turki mengagungkan Mustafa Kemal Atatürk adalah disebabkan semasa Perang Dunia Pertama, Turki telah masuk ke dalam peperangan tersebut disebabkan membantu tentera Jerman berlindung daripada dikejar oleh askar Rusia di sekitar laut Bosphorus ni. Kemudian mereka telah pun mengisytiharkan masuk ke dalam pasukan Jerman semasa Perang Dunia Pertama, dan akhirnya selepas kalah negara-negara Eropah ni membahagi-bahagikan negara Turki kepada beberapa bahagian. Ada yang British ambil, ada yang Perancis ambil, dan ada yang Itali ambil dan sebagainya. Dan semasa itu jeneral-jeneral yang diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk lah yang memperjuangkan untuk mempertahankan Turki yang kita ada sekarang ni. Disebabkan itu orang-orang Turki mengagungkan Mustafa Kemal Atatürk kerana mereka beranggap Mustafa Kemal inilah yang mempertahankan upaya Turki ini sehingga kini. Kalau Mustafa tidak mempertahankan Turki pada waktu tersebut, kemungkinan Turki dah tak ada dah kerana dibahagi-bahagikan oleh negara-negara Eropah telah menang pada peperangan dunia yang pertama. Belakang ni ada island, dia api kot, api. Dia dah lama atas kapal ni, dia tak tahan sejuk lah. Padahal dia punya kesejukan bukanlah macam kapal rupiah, tapi sebab angin kat pantai. Ni aiskrim Malaysia, nak tengok aiskrim Malaysia. Ni aiskrim Malaysia. Sikit vanila. Di belakang kita ni adalah Golden Horn, rantai yang semasa Konstantinopel ditanya ada kat sini. Dekat belakang sekarang jadi restoran-restoran untuk memperingati bagaimana di pantai menghalau tentera Islam daripada masuk ke kota Konstantinopel. Fakih telah membawa tentera Islam berapa berlari di belakang tu, yang kapal, naik kapal dan sedikit dan turun di belakang di bawah Golden Horn ni pada malam, dan pada siang pagi tentera Konstantinopel nampak kapal-kapal dah berada di hadapan mereka di dalam rantai-rantai di dalam Golden Horn. Seterusnya kami ke Spice Bazaar, iaitu salah satu pasar tradisional yang terkenal di Istanbul. Ianya dibina pada zaman Turki Osmaniyah. Pada asalnya, bazar ini hanya menjual barangan rempah ratus, teh Turki, kacang, buah kering dan manisan tradisional seperti Turkish Delight sahaja. Namun apabila berubahnya zaman, bazar ini telah berubah menjadi satu kawasan komersial yang menjual pelbagai barangan, tidak terhad hanya kepada makanan. Kita baru masuk dalam Spice Bazaar. Tengok apa yang dijual kat sini. Kebanyakannya barang-barang yang memang dekat luar, tapi diletakkan dalam satu tempat. Spice Bazaar ni telah dibina sejak zaman dahulu lagi untuk perdagangan orang Turki, dan dia menjadi tempat tumpuan selain daripada kedai bazar yang berada juga di Istanbul. Dan kesemua kedai-kedai kat sini adalah kedai yang pemilikannya turun-temurun, dan
harganya menjadi berjuta-juta walaupun satu lot kecil, kerana ianya tidak dijual kepada orang lain, iaitu hanya diturunkan kepada keturunan yang di bawah lepas daripada pemilik asal meninggal dunia. Kita berada dekat atas jambatan, di atas Golden Horn. Dahulunya ada rantai kat sini, dibuat oleh kerajaan Rom di Konstantinopel untuk menghalang kapal daripada masuk tanpa kebenaran kerajaan, terutamanya pada waktu-waktu peperangan. Sekarang ni, untuk memperingati rantai tersebut, mereka mempunyai jambatan di atas Golden Horn ni untuk memperingati berkenaan dengan rantai tersebut, di mana Sultan Fatih adalah orang yang berjaya menembusi Golden Horn ini untuk menakluk kota Konstantinopel setelah mereka berkuasa selama berapa tahun. Kita sekarang makan malam kat Mira Pot. Nama Mira pula kat sini. Kesekam. Galata Bridge telah dibina pada abad ke-19 masa era Empayar Osmaniyah, dan Galata Bridge moden yang ada pada hari ini siap pada tahun 1994. Selain fungsi pengangkutan, jambatan ini terkenal sebagai tempat memancing dengan kafe dan restoran di bahagian bawah, menjadi simbol sejarah, perdagangan dan kehidupan harian Istanbul. Jalan dekat Sultan Ahmad Street menuju ke kedai untuk melontar Turki Lira. Cuaca kat sini sekarang 6 darjah Celsius saja, tapi angin kuat, so tak tahan sejuk jugalah. Bau jagung kat sekitar jalan ni, tak tahu kedai mana lah kedai jagung. Tapi simit melambak lah, simit roti keras, liat-liat tu. Ok, hari kita sampai kedai untuk kita melontar. Kita akan sambung balik. Dekat sepanjang Sultan Ahmad Street ni terdapat banyak bangunan lama, sebab apa ni, ialah mereka mempunyai empire yang besar, kekuasaan yang besar sebelum Perang Dunia Pertama, satu level dengan Empire British. Kalau British menguasai sampai ke Tanah Melayu, Turki Osmaniyah menguasai sepanjang Jazirah Arab sehingga ke Syam, kemudian melebar sehingga ke sebahagian negara-negara Afrika seperti Morocco dan sebagainya. Satu empire besar yang menjadi kebanggaan umat Islam pada zaman dahulu, yang punya satu taraf ataupun lebih daripada Empire British. Namun setelah Perang Dunia Pertama, Turki telah melepaskan tanah-tanah jajahannya, manakala British pula menyerahkan tanah-tanah jajahan selepas Perang Dunia Kedua. Sultan Ahmad Street ni hari ni ramai orang sebab cuti Christmas. Semalam-malam kita nak ambil teksi daripada hotel pun tak dapat, sebab hotel takut teksi bagi harga mahal sangat sebab New Year, semalam sambutan New Year. Inilah kalau kita beli, kita masuk tadi Grand Bazaar tadi, nak bawa barang sana, patah balik kat sini enggak? 2 kali. Berat Hari ni kat Turki dia ada demonstrasi pasal isu Palestin.
Jadinya sepatutnya drop depan kedai, tapi kami kena berjalan jauh sikit. Tapi Alhamdulillah bila boleh jalan jauh ni seronok lah sikit. Boleh singgah-singgah kedai-kedai tepi-tepi jalan yang murah-murah sikit. Kalau kat Malaysia ni berpeluh lah kot. Kita kat sini sejuk lah. Semua orang kat sini sebab jalan ke Spice Bazaar ditutup, Bosphorus pun ditutup juga. Di Sultan Ahmed Street berdekatan dengan kawasan bersejarah seperti Blue Mosque dan Hagia Sophia, terdapat banyak kedai murah yang menjadi tumpuan pelancong. Kedai-kedai ini menjual pelbagai barangan cenderamata, kraftangan, t-shirt, tudung, perhiasan, rempah, teh Turki, magnet dan lampu hiasan dengan harga yang berpatutan. Selain itu, jalan ini juga terkenal dengan beberapa kedai viral yang popular di kalangan pelancong Indonesia dan Malaysia. Terdapat juga kawasan yang menjual topi Turki, coklat khas, aksesori unik yang ramai dikongsikan di media sosial. Suasana meriah, peniaga mesra dan mendapat tawaran yang menarik menjadikan Sultan Ahmad Street kawasan yang sesuai untuk membeli belah kepada pelancong yang datang ke Turki. Masjid Sultan Ahmad yang pertama atau dikenali pelancong sebagai Masjid Blue Mosque adalah masjid telah dibina pada 1619 oleh Sultan Ahmad yang pertama semasa Sultan berumur 19 tahun. Sultan Ahmad adalah Sultan yang menaiki tahta termuda dalam sejarah Turki Osmaniyah, iaitu semasa umur 13 tahun. Dan Sultan Ahmad telah meninggal dunia pada umur 27 tahun disebabkan oleh penyakit yang misteri. Masjid ini dinamakan Blue Mosque kerana seni binanya berasaskan kepada warna biru ataupun kita panggil warna turquoise lah kot, yang merupakan warna kerajaan ataupun royalty colour pada masa kerajaan Turki Osmaniyah. Masjid ini telah direka cipta ataupun arkiteknya adalah anak murid kepada Mina Sina. Mina Sina adalah orang yang bertanggungjawab dalam restorasi Masjid Hagia Sophia yang telah bumbungnya hampir runtuh pada waktu tersebut, iaitu anak muridnya bernama Serkaf Mehmet Aga adalah orang yang bertanggungjawab dalam mereka cipta dan membina Masjid Hagia Sophia yang kita lihat di belakang ini. Dan masjid ini masih lagi kukuh sehingga ke hari ini menjadi salah satu mercu tanda di bumi Turki, iaitu ataupun bandar Istanbul. Macam mana masjid dalam tadi? Sejuk. Tak tahan lah. Kita solat dulu. Kita tadi daripada Masjid Ahmed, Sultan Ahmed, sekarang ni nak pergi ke Hagia Sophia ke depan kita. Tambah orang lah dalam perjalanan ni. Lapar punya juga ni. Kawasan ni memang cantik lah untuk ambil gambar. Ada garden sikit. Tapi kena hati-hati sebab ada orang buat anjing juga kat sini tau. Kita dalam Hagia Sophia, sedang tunggu untuk solat Zuhur sebentar lagi. Tu orang-orang sedang menunggu. Sebenarnya tak boleh ambil gambar sangat dalam ni sebab waktu solat kita ambil sebelum kita masuk ke dalam soft. Masjid Hagia Sophia asalnya adalah satu gereja di era Rom Konstantinopel. Kemudian selepas Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel, gereja ini ditukar menjadi masjid sehinggalah habis zaman Turki Osmaniyah. Dan sepanjang waktu tersebut orang-orang Kristian masih lagi merasa tidak enak
apabila gereja ini dijadikan sebagai masjid, walaupun setelah zaman kejatuhan Kesultanan Turki Osmaniyah, kemudian semasa zaman Mustafa Kamal Atatürk, masjid ini telah dijadikan sebagai muzium sehinggalah pada tahun 2020 Presiden Turki iaitu Recep Tayyip Erdogan telah membuka semula muzium ini menjadi sebagai masjid, dan kita dapat bersolat pada hari ini. Dan masjid ini adalah tempat pertama selepas Sultan Muhammad Fatih melalui kota Konstantinopel, dia solat di sini sebagai tempat yang pertama dia solat. Keluar je snow turun pula. Wah, akbar. Makin sejuk je. Tak pernah tempat begini. Alhamdulillah kita selesai solat dekat Masjid Hagia Sophia. Lepas solat, dia orang sama cerita je macam doa semua. Keluar daripada masjid, tiba-tiba turun pula hujan salji. Sepatutnya tak ada pun salji dekat Istanbul ni, tapi tak tahu rezeki kita dapat ada salji yang turun seperti hujan pada hari ini. Subhanallah, salji tebal basahi bumi. Sebaik keluar daripada Hagia Sophia. Tadi saya tanya dengan tua Rizkat, dia kata memang sangat rare turun salji dekat Istanbul. Mungkin 4 tahun sekali baru turun. So rezeki kita, alhamdulillah ala kulli hal. Pada Allah. Jauh lagi perjalanan kita ni, nak pergi ke Istana Topkapi lagi, Jalan Taksim Street. Tadi sebelum solat zuhur hijau je semua, lepas solat zuhur semua putih. Itulah cuaca Istanbul pada hari ni. Tahu tak ada lama kat luar ni, kita akan jadi aiskrim Malaysia ni. Sekarang masuk tarik, tadi kami ambil gambar hijau. Macam mana perasaan jadi aiskrim Malaysia tu? Best. Seronok. Walaupun sejuk tapi yalah, dapat tengok salji kan, snow turun. Dia sebenarnya matahari cerah tau. Sebab saya mata saya ni glow in the dark. Dia bila kena matahari dia akan jadi hitam. So kat sini memang sebenarnya matahari cerah je, cuaca sejuk. Perjalanan kami dari Bolu yang tenang menuju Istanbul meninggalkan banyak kenangan. Di krus Laut Bosporus, kami menikmati panorama istana, Masjid Galata Tower dan jabatan ikonik sambil angin laut yang nyaman meniup di muka kami. Di Sultan Ahmad Street, kami seronok membeli belah Blue Mosque yang memukau dengan kubah dan jubin berwarna biru. Hagia Sophia mengingatkan kami tentang sejarah panjang kota ini. Saksikan kami dalam video yang akan datang yang akan menunjukkan bagaimana Istana Topkapi.